Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot pentaksiran Bilik Darjah. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada PBD dalam pendidikan syariah Islamiah, bagaimana ia dilaksanakan dan harapnya memberikan pencerahan kepada semua guru-guru dan murid-murid. Dan siapakah guru penyampai kita pada hari ini? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita saat ini di studio Ustazah Fasha Nadia Ayub daripada SMKA Mahat Hamidiyah, Kajang, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Okey Ustazah, dan tidak lupakan juga guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazillah Abdul Rahim daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Ustazah, berkenaan dengan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Bagaimana Ustazah? Boleh Ustazah kongsikan sedikit topik kali ini? Boleh. Okey, terima kasih Syafiqah. Jom kita teruskan tentang PBD pentaksiran bagi subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan tunjukkan dulu buku teks tingkatan 5, iaitu buku teks di sini tingkatan 5 pendidikan syariah Islamiah, dan juga di sebelah Syafiqah tu pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4 lah. Okey. Okey. So hari ini kita akan mulakan dengan apakah dia yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bermaksud satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir dan diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru. So itu maksud untuk PBD. Okay, yang kedua kita tengok apakah konsep pentaksiran bilik darjah. Ianya adalah satu proses yang berterusan dalam sesi pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan pelajar murid, kemudian kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. So dalam PBD ini, kalau kita tengok pentaksiran yang berterusan ini berlaku dalam dua keadaan. Okay. Yang pertama sama ada di dalam formatif ataupun sumatif. Yang dimaksudkan dengan pentaksiran secara formatif adalah bila mana dia seiring dengan proses PDP itu. Dan pentaksiran secara sumatif ialah pentaksiran yang dilakukan mungkin pada akhir pembelajaran, iaitu mengikut semester, penggal ataupun tahun lah. Dan perkembangan murid itu diberikan mengikut yang kita panggil tahap penguasaan ataupun TP. So ini adalah matlamat KSSM untuk pendidikan syariah Islamiah, iaitu untuk menjelaskan prinsip hidup Islam secara syumul, melahirkan individu yang mampu menangkis salah faham terhadap Islam, bertepatan dengan fitrah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, bagi memenuhi tuntutan maqasid syariah serta bertanggungjawab membangunkan tamadun bangsa dan negara dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Kemudian kita tengok carta alih pelaksanaan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Kalau dapat dilihat di mana pada permulaan ini, inilah yang berlaku dalam tempoh atau proses pelaksanaan itu dijalankan. Yang mana guru perlu menyediakan atau guru perlu memahami dulu apakah dia SK yang hendak dicapai, kemudian mengeluarkan apakah SP yang hendak dicapai, kemudian barulah meletakkan pentaksiran yang pelbagai untuk mentaksir murid supaya penguasaan terhadap murid itu berjaya dilaksanakan dengan baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang tahap penguasaan dalam pendidikan syariah Islamiah ini adalah berasaskan kepada 6 ciri-ciri ini tadi, iaitu ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Kemudian akhirnya untuk mendapatkan kemenjadian murid yang dihasratkan. Kalau kita tengok dalam tahap penguasaan umum ini, untuk ilmu adalah pada tahap yang pada aras yang rendah, iaitu
murid mengetahui kemahiran, mengetahui nilai, mengetahui pengetahuan tentang suatu. Kemudian bila pergi kepada amali, mereka mampu untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kemudian amalan, mereka berjaya melakukannya dengan secara tersusun. Kalau kita tengok kepada iltizam, iaitu mereka mampu mengambil tanggungjawab dan bersungguh-sungguh melaksanakan amalan ataupun tuntutan yang dihasratkan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir iaitu pensabiatan, iaitu bila mana murid berjaya untuk menzahirkan tindakan dia itu berdasarkan apa yang dia telah pelajari dan boleh mencontohi dan menjadi contoh kepada orang lain. Okey. So dalam pendidikan syariah Islamiah terbahagi kepada 6 bidang, iaitu kita panggil sebagai ayat hukum, hadis hukum, usul fiqh, sejarah perundangan Islam dan juga tamadun Islam. So semua yang kita pelajari dalam pendidikan syariah Islamiah ini yang telah disusun oleh KPM ini adalah berasaskan kepada idea daripada berkonsepkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Okey. Itu sahaja, Syafiqah. Baik, itu dia pencerahan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah dan harapnya boleh kita kuasai lah Ustazah. Ada tahap penguasaan, 6 tahap penguasaan. Yang pertama ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan dan pentabiatan. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada guru-guru dan murid-murid. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot pentaksiran Bilik Darjah dan hari ini kita fokuskan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini bagaimanakah dengan pelaksanaan PBD itu sendiri? Silakan. Terima kasih Syafiqah. So sekarang kita akan pergi kepada bagaimana pelaksanaan PBD dilaksanakan dalam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Yang tajuk yang saya pilih adalah hadis hukum, iaitu menjauhi jenayah bunuh diri. Okey. So bila kita masuk ke dalam pentaksiran, benda pertama yang perlu dilakukan adalah guru perlu mengetahui standard kandungan yang ada dalam bidang ini. So dalam bidang ini, standard kandungan dia adalah mengamalkan tuntutan kewajipan menjauhi jenayah bunuh diri berdasarkan kaedah istinbat hukum dalam hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari. So selepas daripada standard kandungan ini, kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang mana saya dah bahagikan mengikut warna. Ada 5 perkara yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid lah. Kalau kita tengok, yang pertama menyatakan tuntutan hukum hadis itu sendiri. Yang kedua menerangkan pengistibatan hukum daripada hadis itu. Kemudian yang ketiga menghuraikan sebab-sebab yang mendorong kepada jenayah bunuh diri. Yang keempat, menilai kepentingan menjaga kesihatan dan rohani dan jasmani. Dan yang terakhir, menjana idea atau usaha untuk yang boleh dilakukan untuk menghindari perbuatan jenayah bunuh diri. Okey. So dekat sini saya telah membahagikan pembahagian SP mengikut masa mengajar. Guru-guru boleh membahagikan mengikut kesesuaian, tapi kalau macam saya dah bahagikan warna hijau, maksudnya masa satu masa saya akan mengajar berkenaan dengan menyatakan tuntutan hukum daripada hadis sahaja. Kemudian bila 2 masa yang seterusnya, saya akan menerangkan istinbat hukum berdasarkan potongan hadis. Kemudian yang ketiga, saya akan samakan juga dengan menghuraikan sebab-sebab yang mendorong kepada jenayah. Dan masa yang lagi 2 masa berbaki dalam minggu tu, kita akan menilai kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani dan juga menjana idea untuk usaha agar dapat menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Ini adalah cadangan yang diberikanlah. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada kaedah pentaksiran yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada 3 lah. Pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Dari segi instrumen pentaksiran, saya akan menggunakan lembaran kerja, rekod berterusan, gambar aktiviti dan juga pembentangan daripada murid. Okey. So untuk
Yang pertama tadi, pada SP yang pertama, instrumen dan kaedah yang saya akan gunakan bagi menyatakan tuntutan hukum daripada hadis. Kalau kita tengok di sini, aktiviti yang saya cadangkan adalah murid membaca dulu matan dan maksud daripada hadis. Kemudian yang kedua, murid menghuraikan isi penting daripada hadis itu. Jadi kaedah pentafsiran di situ berlaku ketiga-tiganya, iaitu pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Instrumen pentafsiran yang saya akan gunakan adalah bila kita berikan soalan, menjawab soalan duga akal dan menjawab modul individu. Okey, kita tengok bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan di dalam kelas. Okey, ini daripada hadisnya. Okey, kemudian kita minta seorang pelajar untuk membaca keratan hadis tersebut. Kemudian dah baca. Okey, kita dah baca. Sekejap. Okey. Alright. So ada tuntutan hadis yang dikeluarkan daripada hadis itu. Okey, kemudian kita minta, di sini saya minta murid ini meng-highlightkan daripada hadis itu apakah isi penting daripada apa yang dia tahu daripada bacaan yang dibaca tadi. Kemudian dia menggariskan, kemudian di sini kita dah boleh buat penilaian lah, pentafsiran di situ berlaku. Kemudian kita berikan pengertian membunuh diri dari segi bahasa, istilah dan juga dalil. Kemudian dekat sini saya telah mentaksim murid dengan memberikan soalan kepada murid untuk mereka jawab soalan ini. So ada beberapa soalan yang mana kita minta murid terus jawab semasa di dalam kelas. So soalan pertama, siapa yang nak jawab? Kebanyakannya murid-murid sangat suka untuk aktiviti yang berkumpulan macam ni, diorang akan jawab ramai-ramai, jadi mudah untuk guru melaksanakan pentafsiran ketika itu. Dan bila dah jawab, barulah kita pamerkan jawapan. So, okey. Satu lagi, kemudian kita berikan grade kepada mereka dan dapatlah kita rekodkan siapa yang jawab keseluruhan ataupun bagaimana tahap penguasaan mereka. Okey, kemudian kita pergi seterusnya. Ini pun sama juga, latihan seterusnya yang saya duga juga mereka supaya mereka biasa dengan hadis dan faham apa yang dibaca. Okey, kemudian ini contoh sebelum kita pamerkan jawapan tadi, saya minta pelajar atau murid untuk menulis dulu jawapan. Sebab dia dah ada pengetahuan asal, pengetahuan yang daripada mula dia dah belajar bahasa Arab. Jadi dia dah tahu dah apa perkataan-perkataan tu. Walaupun dia tak tahu banyak tapi dia boleh teka apa jawapannya. Okey. Kemudian ini adalah untuk satu segmen. Kemudian di akhir pelajaran, satu masa tadi, saya berikan juga mereka lembaran kerja untuk modul individu, yang mana ini pentafsiran secara individu lah. So konsep pembelajaran ini adalah saya gunakan strategi pembelajaran dipanggil pembelajaran secara mastery, iaitu murid diajar mengikut unit. So pastikan murid memahami unit itu dulu sebelum kita pergi kepada unit yang seterusnya. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada penentuan instrumen untuk 2 masa yang seterusnya. Dan aktiviti yang saya cadangkan di sini adalah gallery walk. Kaedah pentafsiran pun masih melibatkan kepada 3 perkara itu. Pemerhatian lisan dan penulisan. Dan instrumennya perbincangan dalam kumpulan, pembinaan bahan dalam pembentangan dan pentafsiran secara lisan. Okey. Di sini saya memberikan kepada setiap kumpulan, murid itu dibahagi dalam kumpulan, mereka diberikan beberapa subtopik dan mereka perlu membina dan menyediakan pembentangan untuk dibentangkan kepada murid. Dekat sini saya menggunakan kaedah pembelajaran secara inquiry, iaitu berasaskan murid. Yang mana murid membina, murid mengumpul idea, murid mencatat, murid yang akan membentangkan dan bersoal jawab dengan kawan dia. Berlakunya di sinilah. Seperti dilihat, ada kawan yang bertanya, dia jawab. Dekat situ kita boleh melaksanakan pentafsiran di situ. Okey, ibarat cikgu dengan anak-anak murid juga lah kan? Ya. Cuma ini berasaskan murid. Sebab itu kita panggil pembelajaran secara inquiry. Okey. Kemudian dan seterusnya kita akan masuklah kepada konten isi, iaitu yang pertama cara ulama mengistinbatkan hukum dan juga sebab yang mendorong kepada jenayah bunuh diri.
Dan akhir sekali dalam pentaksiran itu, saya minta supaya pelajar, murid untuk menjawab soalan latihan ini. Kalau tengok kan, apakah maksud bunuh diri ni adalah segmen yang kita dah belajar dalam satu masa sebelum ni. Sebab itu digunakan kaedah pembelajaran secara mastery yang dah dibelajar 2 hari lepas, di soal balik untuk menguji tahap penguasaan. Adakah murid masih ingat apa yang dipelajari sebelum ini. Okey. So ini contoh yang murid akan jawab, terus jawab. Murid saya akan terus jawab soalan ini di whiteboard. Kemudian jika salah, ada kawan lain yang akan membetulkan. Di situlah berlakunya pentaksiran bagi setiap murid. Dan okey, kemudian seterusnya bagi 2 masa yang lain, iaitu aktiviti time pack share bagi SP menilai kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani dan juga menjana idea atau usaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah bunuh diri ini tadi. Saya menggunakan kaedah aktiviti time pack share, masih lagi kaedah pentaksiran berdasarkan kepada 3 perkara, cuma pelaksanaan dia yang berbeza. Untuk time pack share yang pertama, untuk 2.3.4, saya mendatangkan kepada murid beberapa masalah yang mereka tahu tentang ciri-ciri kemurungan. Jadi bila dia dah tahu ciri-ciri kemurungan itu tadi, secara berpasangan mereka diminta untuk mendatangkan penyelesaian mengikut idea masing-masing, bagaimana sekiranya orang ni mengalami masalah begini macam ni, macam mana dia nak mengatasinya. Okey. So kita akan tengok dalam ini contoh yang diberikan. Ketahui tanda-tanda kemurungan. Dah disenaraikan. Dekat sini saya senaraikan semua tanda-tanda kemurungan. Jadi dekat sini saya menggunakan type action, iaitu murid dibahagikan setiap berpasangan, secara berpasangan. Mereka akan diberikan setiap satu tanda-tanda yang berbeza-beza dan mungkin akan sama, tetapi penyelesaiannya tak sama. Jadi kat situ yang kita nak tengoklah. Okey. So kat sini saya bawakan 3 contoh yang respon murid. Okey. Yang itu cepat marah, sedih berpanjangan dan rasa bersalah gagal dalam melaksanakan pada diri sendiri. Jom kita tengok. Kita lihat dahulu videonya. Kalau saya berasa marah, saya akan tak share. Janganlah marah-marah tak share. Saya bersedih berpanjangan. Saya berdoa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika saya rasa salah, gagal dan malam pada diri sendiri, saya akan meminta kata-kata semangat daripada rakan saya. Diana, ketahuilah bahawa diri anda lebih baik daripada apa yang anda jangkakan. Dekat sini kalau kita tengok saya menggunakan kaedah pembelajaran secara konseptual, iaitu murid dah ada pengalaman, dia dah pernah merasai, kemudian dia berkongsi pengalaman itu dengan kawan-kawan. Sebab kita bagi soalan itu secara hands on dan kita nak budak pun murid memberi penyelesaian secara berkesan kepada kawan-kawan. Mungkin ada maknanya ustazah dia beri penyelesaian tu depan ustazah. Ya, bukan depan saya, depan kelas lah. Depan kelas lah. So siapa yang dapat marah, mungkin ada 3-4 orang akan dapat item marah. So ada banyak cara penyelesaian bila menghadapi masalah marah ni. Jadi kat situ pelajar-pelajar lain pun akan dapat menambah cara-caranya tadi. Okey. Kemudian saya menggunakan kaedah yang seterusnya, iaitu ni 3 doa mustajab. Dekat sini saya menggunakan kaedah showdown, aktiviti showdown, yang mana dalam kumpulan mereka diberikan masalah, kemudian mereka diminta untuk berkongsi apakah satu doa yang diorang sentiasa amalkan. Dan dekat situ bila diorang kongsi, diorang akan ke depan dan bacakan apa doa yang terbaik yang diorang rasa diorang boleh kongsi pada kawan-kawan. Ini adalah contoh doa yang dibuat oleh salah satu kumpulan lah. Jom kita saksikan. Okey, jom. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Okey. Kat situ kita nampak lihat murid berjaya mengeluarkan doa yang biasa mereka amalkan. Dekat sini penilaian telah dapat diberikan. Guru dapat melihat okey, pelajar ini banyak memberikan doa yang macam mana sebab dia dah biasa praktiskan benda tu kan. Dekat situ tahap penguasaan pentadbiatan akan diberikanlah. Nampak dia punya tu. Okey. Kemudian di akhir pembelajaran saya tetap akan juga berikan satu soalan. Okey. Kemudian murid diminta untuk menjawablah soalan tersebut di dalam kelas secara berkumpulan. Ini aktiviti berkumpulan, tetapi seorang saja yang kena ke depan untuk menulis jawapannya. Okey. Dan ini penilaian bila dah habis pembelajaran, tetap ada penilaian secara individu dan melihat bagaimana murid menjawab soalan tersebut. Masih ingat atau tidak. Okey. Baik, itu dia. Okey, terima kasih Ustazah atas perkongsian berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan juga dalam PBD, dalam pendidikan syariah Islamiah yang boleh kita lakukanlah sesama kawan kita, murid-murid kan Ustazah kan? Ya. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Baik, anda sekarang bersama dengan kami dalam pentaksiran Bilik Darjah dan hari ini kita fokuskan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang Ustazah nak kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini saya akan kongsikan bagaimana perekodan dan pelaporan dibuat bagi subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Okey. Kalau kita tengok tadi kita dah mengajar pelajar dan kita dah melakukan pentaksiran, sekarang masanya untuk kita merekodkan pentaksiran yang telah kita laksanakan. Okey. Jadi perkara yang perlu diambil kira dalam penetapan tahap penguasaan ini adalah yang pertama adalah murid, kemudian yang kedua objektif, yang ketiga aktiviti, kaedah pentaksiran dan perekodan guru. Okey. Dekat sini kita perlu mengetahui murid kita telah pun habis belajar tentang topik yang kita nak ajar. Kemudian objektif yang kita nak murid-murid kita capai pun kita dah tahu. Kemudian aktiviti yang kita laksanakan telah berjaya dapat dilaksanakan dengan baik dan telah dilakukan di dalam kelas lah semasa itu. Kemudian kaedah pentaksiran itu seperti saya cadangkan tadi pelbagai, datangkan dengan pelbagai strategi pembelajaran agar PDP kita lebih berkesan lah. Kemudian dalam pentaksiran, jika satu kelompok standard ataupun SK itu belum selesai diajar, maka kita hanya perlu merekodkan perkembangan pencapaian murid. Sekiranya telah selesai satu kelompok itu, maka barulah tahap penguasaan murid itu direkodkan di dalam kita punya list lah. Okey. Seterusnya kita tengok, ini adalah contoh yang saya bawakan bagaimana perekodan pentaksiran itu dibuat. Kalau kita tengok untuk bidang ini, untuk subjek hadis hukum menjauhi jenayah bunuh diri, standard prestasi yang perlu murid capai adalah daripada 1 hingga 6. Sekiranya murid berjaya menyatakan tuntutan hukum dengan baik, bila murid berjaya menjawab soalan lembaran kerja tadi dengan baik, maka mereka dah lepas satu tahap. Okey. Kemudian pergi pula kepada menerangkan tuntutan. Mereka berjaya menerangkan tuntutan hadis itu dengan baik, maka mereka telah lulus. Telah lepaslah tahap yang kedua. Kemudian mereka mengaplikasikan tuntutan jenayah bunuh diri itu berdasarkan kaedah istinbat. Bila mana mereka berjaya menjelaskan kaedah istinbat daripada hadis itu, mereka telah mencapai tahap penguasaan yang ketiga. Dan bila mereka melaksanakan tuntutan secara bersungguh-sungguh dan menghuraikan kaedah istinbat hukum daripada hadis, mereka layak untuk mendapat TP4. Cuma kalau kita tengok pada TP5 dan TP6, murid selalunya sukar untuk dinilai dari bidang ini. Sebab itu saya melaksanakan pembelajaran tadi secara berkumpulan dan berpasangan. Nak tengok bagaimana mereka menjana idea baru terhadap tuntutan, sebab mereka dah ada pengetahuan sebelum ini, kemudian ditambah dengan apa yang kita belajar, jadi menghasilkan satu kaedah baru yang mana bila dia mampu untuk menjadi contoh kepada orang lain atau menjadi
menjadi tauladan, maka murid itu layak untuk dapat TP yang 6. So macam saya tunjuk di sini, untuk yang pertama tu tadi, bila saya dah selesai buat 2.31, 2.32 dan 2.33, barulah saya rekodkan. Bila dah habis, barulah kita berikan tahap penguasaan yang terakhir. Okey. Tapi kemudian kita tengok ini contohlah. So ini yang terakhir, pertimbangan profesional. Dekat sini pertimbangan profesional ini melibatkan yang seperti tadi yang saya maklumkan, melibatkan murid itu sendiri, bagaimana pelaksanaan kita. Sekiranya murid itu tidak mencapai tahap penguasaan yang cukup, maka guru perlu menyediakan tindakan susulan sama untuk memberikan kepada murid pengayaan ataupun pengukuhan supaya murid dapat mencapai tahap penguasaan yang cemerlang. Itu sahaja dari saya, Syafiqah. Baik, subhanallah. Itu dia antara usaha guru-guru kita untuk membantu murid-murid kita mencapai kejayaan dalam pendidikan syariah Islamiah. Jadi Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan ringkas untuk topik kita pada hari ini. Okey, rumusan daripada saya, mempelajari pendidikan syariah Islamiah ni, subjek ni adalah subjek elektif. Baik. Tetapi mempelajari dia adalah sangat penting kerana ia merupakan salah satu ilmu yang kita belajar dalam fardu ain, kan? Benda-benda yang basic kita belajar, dan murid perlu menguasai apa yang telah diletakkan di dalam subtopik ataupun tajuk-tajuk pendidikan syariah Islamiah ini, kerana semua tajuk-tajuk yang ada dalam bidang-bidang ini adalah yang telah terpilih dan telah ditentukan berdasarkan kesesuaiannya. Sebab kita tahu syariah itu kehidupan. Tanpa ada hukum hakam ini, maka tidak akan sempurnalah kehidupan kita. Baik, terima kasih Ustazah atas rumusan dan atas perkongsian yang diberikan pada kita semua pada hari ini untuk PBD dalam pendidikan syariah Islamiah. Terima kasih juga kepada guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazila. InsyaAllah Cikgu memberikan pencerahan kepada semua yang mendengar, kepada guru-guru dan kepada murid-murid, semuanya untuk kejayaan murid-murid kita dalam kehidupan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.